Tajuk kita pada malam ini, malam terakhir, ialah mengenai sihir mati pucuk. Mungkin ada yang tanya, ini ubi kayu, ubi pucuk atau apa benda ni? Mati pucuk ni tuan-tuan, satu bentuk sihir yang paling orang takut sekali, especially kaum lelaki. Kalau tak kena bab ini, anda kata mengarut, mana ada zaman ni semua. Tapi tadi baru ada sepasang suami isteri yang baru bercerai, tuan-tuan. Baru bercerai disebabkan kerana isteri sudah tidak ada keinginan untuk nak melayan suaminya. Minggu lepas datang seorang abang yang masih muda dalam 50-an, tetapi apabila nak bersentuh isteri saja akan hilang kekuatan kelelakiannya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dihormati sekalian, kita akan tengok slide-slide yang akan saya kongsikan secara ringkas kerana masa tidak mengizinkan. Saya ada sampai 8 suku untuk kongsikan dengan anda. Jadi tuan-tuan boleh tengok slide yang seterusnya. Sihir ini masih berleluasa. Semalam saya dah beritahu kepada anda, tak percaya pergi ke Carousel, pergi ke Shopee, anda akan nampak masih ada lagi orang yang melakukan benda-benda sihir secara online, menjual khidmat untuk menyihirkan orang secara online. Ada ke? Pergi buka apps yang anda ada di Carousel, pergi buka apps yang anda ada di Shopee, pergi Google, di Facebook dan sebagainya. Jangan terkejut, di Singapura ini masih ada lagi orang yang memberikan khidmat sihirkan orang lain, merosakkan dan menghancurkan rumah tangga orang. Buat anda yang belum kena, minta Allah jauhkan, doakan dijauhkan benda begini. Sebab tuan-tuan, kalau kena sihir ini, rumah tangga boleh hancur tanpa sebab. Rumah tangga boleh bergelora tanpa sebab. Ingat ayatnya apa? Tanpa sebab. Kalau suami gatal nak kahwin lain, itu bukan kena sihir, tuan-tuan. Itu cerita lain. Tetapi yang dikatakan ini adalah tanpa sebab. Suami seorang yang cukup tekun bekerja untuk mencari nafkah kepada keluarga, isteri menjaga keluarga dengan baik, tetapi dengan tiba-tiba mula ada perasaan membenci. Tetapi kalau jauh, jangan rasa rindu dengan pasangannya, tuan-tuan. Jadi sihir pemisah, sihir yang ataupun dikatakan sebagai sihir tasfik, boleh terjadi kalau ada 7 elemen ini. Nanti saya kongsikan. Jadi tuan-tuan boleh tunjukkan slide yang seterusnya. Okey, sihir pemisah adalah berubah keadaan daripada cinta menjadi benci. Semakin banyak keraguan yang timbul antara suami isteri dan saling bertengkar, benda-benda yang remeh-temeh. Bahkan ada pesakit yang memberitahu saya telah bercerai banyak kali kerana benda-benda kecil saja. Benda-benda kecil sebab suami tak potong kuku, bercerai. Macam tak masuk akal. Bila dia fikir balik, macam tak logik benda begini, tuan-tuan. Tetapi pada waktu itu, secara spontaneously, secara spontan, dia akan mula ada perasaan benci dengan pasangannya tanpa apa? Sebab. Bukan sebab kerana apa-apa, tapi tak ada sebab. Akan bergaduh sahaja. Next one. Okey, ini dalil yang mengatakan sihir perpisahan rumah tangga di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Bagaimana Allah mengisahkan sihir yang mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan dengan seorang isteri. Tetapi ingat, sihir itu tidak memberi mudarat, melainkan dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Apa-apa sihir, apa-apa gangguan, apa-apa musibah yang terjadi dalam hidup insan, always remember Allah allows that to happen. Dan bila Allah allows that to happen, Allah izinkan benda itu terjadi, mesti ada hikmahnya. Saya sebenarnya kan, kalau nak cerita ni panjang. Tadi waktu memang anak akan jumpa saya di booth ni waktu malam aja. Kerana siang saya akan merawat di pusat rawatan di Juchat Kompleks. Datang seorang mu'alaf. Tahu mu'alaf? Orang yang baru peluk Islam. Dia baru peluk Islam. Dan dia datang kesorangan dalam keadaan dia kata macam, I want to go back to my old religion because I'm so stressed. Saya nak keluar daripada Islam.
sebab saya dah terlalu stres disebab kerana dugaan hidup saya yang begitu teruk sekali. Dia kata, dia ni seorang mu'alaf umur 41 tahun, datang dalam keadaan dia kata, kalau tak fikir panjang aku rasa macam nak mati pun tak apa. Dan ada orang beritahu dia, why not pergi jumpalah kat pusat rawatan, cuba cek mengapa hidup anda jadi begini. Jadi bila dia datang tuan-tuan, dia cerita dekat 1 jam. Selalunya pesakit jumpa saya 10-15 minit je. Tapi yang ini saya biarkan. Saya biarkan kasi dia berbual 1 jam lebih. Saya dengar saja dia cerita. Sebab saya nak dia luahkan. Sebab saya fikir kalau saya tak tolong dengarkan masalah dia, takut-takut mungkin petang nanti dia boleh murtad tuan-tuan. Jadi saya biarkan dia ceritakan saja masalah-masalah dia. Lepas tu saya kata saya bacakan Quran. Waktu saya bacakan Quran, dia dah mula nak muntah. Waktu saya bacakan Quran, dia rasa macam ada benda yang keluar daripada muka-muka dia. Jadi saya tak kata dia kena sihir ke apa, tapi saya kata anda kena gangguan. Dan sebab mengapa dia kena gangguan, banyak cerita lah. Okay, nanti lain kali ada masa saya akan kongsikan dengan anda sebab apa seorang mu'alaf ini boleh ditimpa ujian yang begitu. Sampai ke tahap dia tidur dalam kereta tuan-tuan, tak ada rumah. Tapi Allah bantu dia. InsyaAllah kita doakan agar saudara kita ini boleh diberikan kekuatan. Jadi sihir rumah tangga tuan-tuan, kalau anda boleh tengok gambar-gambar ini, masih wujud dan masih ada. Tak kira lah sama ada anda kacau orang ke tak kacau orang. Orang boleh ambil gambar kita, orang boleh ambil di Instagram, boleh ambil di Facebook, boleh ambil di TikTok dan sebagainya. Sebab disebabkan kerana kadang-kadang hanya menyampah dan iri hati dan sakit hati tengok kebahagiaan orang lain saja tuan-tuan. Next one. Dan kadang-kadang tuan-tuan dia tanam benda-benda begini di depan rumah. Gambar keluarga kita yang diikat seperti bonjot, pocong dan sebagainya, dan ditanam di depan rumah. Tapi kalau di Singapura jarang dapat jumpa begini. Sebab nak tanam macam mana, semua simen aja tuan-tuan. Tapi kebanyakan mereka letak di mana? Di pasu-pasu bunga. Mereka ikat di tepi-tepi tangga. Bila kita lalu saja, jin yang diutuskan itu akan follow kita tuan-tuan. Next one. Okay, lagi sekali. Apa? Ni gambar laki suami siapa? Ada tak ini? Tak ada? Tuan-tuan saya hormati lagi, saya kasih sekalian. Zaman dah 5G, dah 2022, tetapi masih lagi akan ada manusia yang sakit hati, iri hati, dendam, ataupun hanya tak nak tengok kita ini happy. Kadang-kadang kita akan cuba letak kebahagiaan kita. Kita nak kongsi kebahagiaan kita di Instagram, kita nak kongsi kebahagiaan kita di social media. Tapi dengarlah, akan ada yang tak happy punya tuan-tuan. Betul ke tak betul? Macam dah kena je semua ganggu-ganggu ni. Macam ada social media ke? Ada IG. Next one. Ini gambar-gambar yang mana kita dapat daripada pesakit-pesakit bila jumpa di depan rumah. Kadang-kadang macam ni semua ialah gambar-gambar yang dicocok jarum. Dalam gambar ini, dalam patung ini ada rambut pesakit. Dalam gambar ini kadang-kadang ada nama, ada kuku, ada baju. And this is real. Anda jumpa saya personally, saya beritahu anda macam mana saya boleh dapat barang-barang ni semua. Nak tahu tak tanda sihir pemisah tu apa? Tak nak? Tak nak aku sikit. Next, okay, come. Just straight aja. Baik tuan-tuan, tanda sihir ni, especially sihir rumah tangga, the first tanda adalah susah nak bersama suami isteri. Faham tak? Itu sebab ada pegawai bank semalam saya ceritakan anda, seorang pegawai bank yang mana dah kahwin 10 tahun tetapi masih anak dara lagi. Tak boleh sekalipun suami itu bersama dengan isteri sampai bercerai. Ada stewardess datang daripada KL bersama suami dia, disebabkan kerana 18 tahun berumah tangga tetapi tidak boleh sekalipun bersama. Bila dia datang, pakcik dia beritahu, pakcik tinggal Tampines, kata anak saudara saya ni tak ada baby. Saya kata biasalah orang kahwin kadang-kadang bila ada rezeki kan tak ada baby. Masalahnya nak ada baby macam mana? Sentuh pun tak boleh selama 18 tahun.
Tak logik. Macam pesakit tadi datang, mana ada ustaz, takkanlah kahwin tak buat anak. Saya kata tak ada, buat apa nak tipu? Anda tak lalui, anda mungkin tak faham. Yang dah lalui saja yang akan tahu bagaimana diikat nafsunya, diikat syahwatnya agar pasangan itu tidak boleh bersama. Tapi yang sedihnya, suami daripada pesakit yang 18 tahun tu, suami ceraikan dia, kahwin perempuan lain, okey boleh ada anak. Memang disihir tuan-tuan. Abang yang umur 50 tahun tu hilang kelakiannya apabila sentuh isteri. Kalau dia bersendirian dia rasa okey. Oh ni malam ni okey buat apa ni. Tapi bila pegang isteri aja, tup, habis. Next one. Okay, yang ni banyak lah kan. Mimpi-mimpinya ada dekat lebih daripada 11 mimpi. Tapi saya rasa tak perlu saya ulaskan satu persatu. Anda boleh tengok live saya di YouTube ataupun di Facebook Live. Saya ada kongsikan kepada anda satu persatu tanda itu. Okey, salah satunya bukan setakat tak boleh bersama, tapi cepat rasa marah dan benci di atas pasangan kita. Tak boleh lihat wajah pasangan kita. Menyampah dengan suara pasangan kita tanpa sebab. Kalau berjauhan rindu, kalau dekat jadi menyampah. Sering kali tidur malam mimpi binatang-binatang buas. Sering kali, bukan sekali, sering kali, selalu mimpi ular, mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi makan benda-benda yang kotor, mimpi duduk di dalam tempat yang menakutkan dan sebagainya. Next one. Dan ada tuan-tuan yang bila kita bacakan Quran, kasih dia minum ayat-ayat yang tadi dibacakan ayat Quran, akan keluar benda-benda yang tak elok daripada kemaluannya. Ada seorang guru besar di Malaysia yang beritahu saya, lepas dia berobat, keluar macam ekor ular daripada kemaluannya. Semalam saya dah tunjukkan gambar kan, jarum yang panjang tu dah tunjuk belum? Yang keluar daripada pesakit Tampines tu, yang suami dia bawa. Next one. Tuan-tuan, ini kalau nak cerita bab bagaimana sihir dihantar, selalunya ada 5 cara je sihir ni dihantar. Sama ada melalui bahan, orang tu je pakai minyak, cincin, rantai, bedak, ataupun melalui pujian. Okey, dia buat seruan, pujaan, nama, hei angin 7 petala angin. Akak nama siapa kak? Halimah. Aku puja engkau angin. Jikalau Kak Limah tidur, kejutkan bangun. Kalau dah bangun, suruh berjalan kepada aku. Contoh saja tuan-tuan, ayat yang dia baca. Nanti bila dia dah baca waktu malam, dia tepuk nama gambar Kak Limah. Bila dia tepuk saja, setiap malam Kak Halimah akan mula fikir, Ustaz Iman. Tapi kalau malam ni fikir, jangan Kak. Tuan-tuan saya hormati lagi, saya kasih sekalian. Alah Ustaz, mana ada orang beli jampi-jampi kan? Saya kata, pergi ke Carousel. Seorang budak muda 18 tahun datang ke pusat rawatan, menjadi ketakutan sendiri sebab dia pergi beli online, transfer duit $70, pinau ke nombor seorang bomo yang bagi dia ayat jampi Jawa. Jampi Jawa tu macam budak 8 tahun tanya soalan gini kan, nak jawab payah juga kan, nak terangkan. Ayat-ayat, senang kata ayat-ayat yang kita tak faham, yang memanggil dan memuja makhluk jin untuk kasih dia kekuatan, pertolongan dan sebagainya. Jadi bila dia baca ni tuan-tuan, dia kena baca ayat ini pada pukul 12 malam, mati lampu, letak lilin depan cermin. Budak 18 tahun datang ke Jujat Kompleks, dia beritahu saya tu. Jadi waktu dia tengah baca ayat tu, dia baca, tiba-tiba dia nampak wajah dia itu bertukar menjadi rambut panjang, mata hitam. Dia kalang kabut ketakutan tuan-tuan. Dia Google, mana nak ubat. So dia datang ke pusat rawatan. Hanya membeli melalui online saja. Jadi jangan terkejut, ayat jampi-jampi ni kadang-kadang orang boleh beli online dan kenakan kepada kita, atau anak kita, atau keluarga kita. Next one. Dan ada tuan-tuan pesakit-pesakit yang bila dikenakan sihir pemisah ini, dia akan buat pasangan kita jadi sakit sampai tahap kulitnya bermasalah. Tapi ingat, apa bentuk yang kita hadapi masalah fizikal, pergi ke doktor dulu.
Pergi check up, pergi buat blood test, MRI, CT scan, ultrasound, apa benda X-ray. Pergi buat dulu tuan-tuan. Pergi ambil dia punya ICU dah nak meninggal ni. Okey. Ambil dia punya sampel test kulit, check kat lab. Dan kebanyakan datang adalah negatif, tak ada masalah apa. Makcik ni tuan-tuan, kulit dia ni hancur, menanah di bahagian bawah. Semua menanah. Bila dibacakan Quran, mula ada reaksi-reaksi. Bahkan dulu videonya kita ada, tapi disebabkan kerana takut budak-budak di sini demam apa, jadi kita tak tunjukkan lagi video tu. Next one. Okey, tangannya menjadi bengkak tanpa sebab. Okey, muka je habis. Dan jin tu kata, aku sengaja buat kulit dia hancur, jadi suami tak boleh dekat. Suami tak boleh nak bersama bila kulitnya hancur tanpa sebab. Bukan psoriasis, bukan eczema. Next one. Dan tuan-tuan, kadang-kadang mereka mengikat pasangan itu, membuatkan pasangan kita itu tidak boleh, bukan setakat bersama, tapi duduk di rumah. Ada yang tergila-gila bayang bagaimana di Hougang. Tahu Hougang kat mana? Ada orang penduduk Hougang dah sini. Seorang suami pada saya cukup kejam. Dia ada isteri yang mu'alaf. Isteri mu'alaf, masuk Islam, dapat 3 anak dengan lelaki Melayu ni. Anda tahu tak tuan-tuan? Saya tak pernah tengok kes ni. Suami ni boleh bawa perempuan daripada Filipin masuk satu rumah dengan isteri, tidur dalam bilik sebelah isteri tu. Dan isteri tu tak boleh nak buat apa, jadi diam je bodoh. Datang mak suami tu bawa dia datang. Ustaz, macam mana nak buat? Anak saya aku rasa dah tak betul lah, dia kata. Mana ada satu orang nak buat skandal pun kat hotel, minta maaf. Tetapi ini boleh bawa satu rumah, dia kata. Satu rumah dengan isteri dia, dengan anak-anaknya, buat benda maksiat tu kat dalam rumah tu. Saya nak ajarkan dia surah Yasin ayat 82. Suruh dia baca surah Yasin ayat berapa? 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Buat 10 kali selepas solat, doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri kesedaran kepada anaknya, saya kata. Dan alhamdulillah, minggu depannya dia datang, bukan minggu depan, about 2-3 weeks tak silap saya, dia datang. Suami dia dah hantar balik perempuan tu keluar, dah hantar balik perempuan tu balik ke Filipin. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, kita jangan underestimate benda-benda begini. Sebab tak kena kat keluarga kita, tak kena kat diri kita, kita mungkin akan boleh kata benda ini mengarut lah, mana ada lagi benda begini. Tapi kalau dah kena, sakitnya itu Tuhan saja yang tahu. Berapa orang sanggup sihir kita tuan-tuan? Yang pertama anda tengok, selalunya balas dendam. Ada orang tuan-tuan ajak kahwin, tapi dia kata, no, you are not suit for me. I dah istikharah, I think kita hanya boleh jadi kawan. Tahu tak apa lelaki tu jawab? Ini di Pekan Nanas, Johor sana tuan-tuan. Kalau aku tak dapat engkau, tak ada siapa akan dapat engkau. Tiba-tiba perempuan itu makin hari perutnya makin besar, makin hari perutnya makin besar, makin hari perutnya makin besar. Sampaikan steering kereta pun tak boleh tuan-tuan. Sampaikan kain batik, tahu kain batik? Tak perlu diikat, letak di atas saja perutnya. Ini yang saya lihat. Kain batik tu hanya letak di atas perut tu saja tuan-tuan. Kulit dengan tulang saja tinggal. Muka yang putih menjadi hitam. Saya pergi ke rumah dia di Pekan Nanas. Gawat dia baca Quran. Bayangkan tuan-tuan, waktu saya bacakan Quran, dalam tu bukan ada puntihanak ke hantu zombie ke, tak ada. Ada sejenis binatang punya jin, macam anjing. Waktu saya bacakan Quran, bacakan Quran, azan, dia pingsan, dia muntah banyak, perut dia dah mula mengempis sedikit. Saya bagi dia lotion suruh dia sapu. Lotion yang semalam tu, ingat lotion yang kalau orange tu, suruh dia sapu. Dia rasa kepanasan, kasih dia makan madu. Minggu depan saya kata saya akan datang hari Sabtu untuk merawat. 10 pagi tuan-tuan, dia message SMS. Zaman tu tak ada WhatsApp. 10 tahun lepas SMS. Ustaz, sakit sangat, dia kata. Saya kata sabarlah, Allah hanya uji mereka yang kuat. Sabar, okey? Nanti insya-Allah saya datang. Tuan-tuan, saya belum sempat datang rumahnya. Waktu asar keluarga mesej, Ustaz dia dah meninggal.
Dia tuan-tuan, tahap bukan setakat perut besar, selama 2 tahun disihir, dia tak boleh pijak tanah. Rumah dia tu rumah kampung yang tandas kat luar. Selama 2 tahun dia nak kena buang air besar, air kecil, berdiri kat dapur, keluarga tadah pakai plastik. Itulah kezaliman tuan-tuan. Kezaliman yang belum pernah saya lihat. Disebabkan kerana menolak pinangan saja orang sanggup sihir. Biar aku tak dapat kau, orang lain takkan dapat kau. Next one. Oi, banyaknya. Sakit hati, iri hati, benci, menyampah kebahagiaan orang, persaingan, perniagaan, rubuh harta benda, nak jawatan. Ini kalau aku nak kupaskan tuan-tuan, takut-takut the next one yang anak atas pentas ni artis, kesian artis duduk lama je menganggap. Jadi tak apa, saya cut short, next time saya akan kongsikan. Apa dia? Jawatan Desmond you punya. Apa jawatan, tolong lah, kau senyap je. Work, work. Makcik tu kata work. Ada di depan rumah tuan-tuan yang kita jumpa barang-barang yang ditanam di depan rumah. Semalam saya katakan, siapa nak tahu cara bagaimana kita nak cek rumah kita ada benda sihir ke tidak? Betul? Pergi ke YouTube saya, satu dijumpa. Nak tengok tak? Ini salah satu barang sihir yang digunakan untuk ikat syahwat pesakit. Ini video lama, ramai saya dah tunjukkan di sini. Nak tengok ke tak nak yang baru first time? Boleh saya tahu tak sini siapa first time tengok saya punya ceramah? Angkat tangan. Kalau tak ramai saya tak tunjukkan video ni. Ramai ya? Okey. Anda boleh tunjukkan video ni. Saya nak pergi ambil barang yang saya dapat semalam. Dan saya tunjukkan anda apa barang kat dalam tu. Boleh ke tak boleh? On eh? Okey, tengok video ni sekejap. Alif Lam تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Tuan-tuan yang hormati sekalian, kalau anda nampak tadi tu apa? Suar dalam. Suar dalam yang bila dalamnya itu tuan-tuan kita dapat diikat dengan ada kuku, ada rambut, ada jarum, ada benda-benda lain dalam suar dalam itu. Diikat di bahagian tengah. Nampak tak tadi? Itu selalunya adalah sihir untuk apa? Mengikat syahwat pasangan itu. Asal suara dalam dia? Tak, tanya orang tu. Tak boleh nak jawab soalan tu pasal suara dalam. Okey. Tahu tak sebab apa je? Benda ni dia nak benda-benda selalu yang dah terpakai. Kerana jin ni tuan-tuan, anda bagi IC nombor dia tak tahu baca. Dia akan ikut daripada bau badan mangsa, bukan pesakit, mangsa.
Jadi dia akan ikut kuku dia, dia punya rambut, dia punya baju-baju ataupun seluar-seluar yang dah digunakan. Jadi siapa yang pegang tadi memang suai ya tuan-tuan. Okey, ini semalam ada pesakit bagi saya. Saya belum buka lagi. Memang saya nak buka kat sini. Nak tengok ke tak nak? Oh, benda kalau benda gini semua nak tengok. Tapi nanti sekejap lagi artis nak naik, boleh tunggu ke? Sebab saya last kan kat expo ni tahun depan, kalau panjang umur baru saya akan kongsikan kepada anda. Okey, saya pun tak tahu apa benda ni. So kalau selalunya ada orang bagi kita barang ataupun ada orang yang jumpa barang di rumah, benda pertama kita buat ialah baca doa perlindungan. Dalam buku kita ni tuan-tuan yang kita bagi percuma ni, okey, buku amalan yang kita bagi percuma, ada zikir-zikir ayat perlindungan. Siapa nak buku ni? Okey, boleh agihkan. Thank you. Boleh agihkan voucher ni tuan-tuan. Anda boleh ambil voucher ni nanti, pergi ke booth kami dan dapatkan buku yang ada surah Yasin, surah Al-Mulk, ada surah Al-Kahfi dan doa-doa yang boleh digunakan setiap hari dan ada bahasa Rumi sekali. Sebab saya tahu ini buat hanya untuk masyarakat di Singapura kerana ramai yang mungkin belum boleh baca Al-Quran. Jadi kita adakan buku yang boleh anda baca, tapi saya minta kalau boleh pergi belajar Al-Quran tuan-tuan. Tolong belajar Al-Quran. Kerana Al-Quran ni tuan-tuan besok akan membantu kita nanti. Buku. Tapi saya faham ramai yang baru mula, kita tak nak matikan semangat anda untuk mengamalkan surah Yasin, tidak untuk mengamalkan surah Al-Mulk dan sebagainya. Jadi kita letakkan Rumi, tapi saya minta jangan 1-2 tahun pegang buku ini. Ambillah azam dan iktikad untuk nak mempelajari Al-Quran. Boleh ke tak boleh? Boleh ya? Okey, insya-Allah. Jadi anda boleh angkat tangan, nanti kita paskan voucher, nanti pergi ke booth, anda boleh ambil percuma saja, insya-Allah. Semalam kita dah, selama 3 hari ini kita dah agihkan lebih daripada 1000 buku. Dan insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah saya tinggal dalam 400 lebih saja buku ini. Anda boleh ambil 1-2 buku dan bagikan kepada sesiapa yang anda nak, insya-Allah. Boleh pas-paskan lah. Okey tuan-tuan dan puan sekalian, apa ada dalam ni wallahu alam, saya baru nak tengok ni. Okey, so doa yang kita baca ialah apa? Doa yang selalu Nabi ajar untuk kita baca waktu subuh dan juga asar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas Sami'ul Alim. Baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas Sami'ul Alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas Sami'ul Alim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladzi yashfa'u 'indahu. Siapa yang nak buku boleh datang ke pusat rawatan kami. Wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu. Kami akan beri secara percuma sahaja. Selalunya tuan-tuan, kuis-kuis begini tukang obat yang selalu gunakan. Dan ini dia ada letak bertih, dia ada letak barang-barang yang sebagai sajian. Abang mau kan? Mungkin boleh tolong saya. Mungkin ada orang tak nampak. Apa yang abang mau nampak sekarang ni di sini? Abang, tunjukkan dekat kamera. Selama 22 tahun tersimpan di rumah. Tunjukkan yang di sini live, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey. Apa yang saya nampak dalam ni adalah saya nak angkat tunjuk ke tidak Ustaz? Terpulang, gua nak tengok ke tak nak? Awak nak tak rahsiakan satu persatu? Atang tak kuat itu semangatnya. Siapa yang tak kuat semangat, tolong tutup muka yang maju. Yang benda pertama saya lihat adalah ini kuis panjang, kuis pendek ni. Okay, ada berapa dok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dok ni tuan-tuan yang digunakan selalu untuk nak berubat. ya. Okey. Ada juga kuis ni. Angka ganjil Ustaz. Yes. Tunjuk sikit.
Tuan-tuan, dalam Islam tidak boleh ada persahabatan dengan makhluk jin. Seperti mana saya kata dalam surah Al-Jin ayat ke-6. Semalam saya dah tunjukkan surah Jin ayat ke-6. Tidak boleh minta pertolongan. Kalau anda minta tolong dengan makhluk jin, anda bersahabat dengan makhluk jin, nanti anda tengok nak mati susah, keluarga tak boleh nak rungkaikan sakit misteri itu. Pusat rawatan kami berada di Yuchat Komplek Blok 2. Kalau orang dah meninggal Blok dia akan 2, barzah. tingkat Barzah 3. itu apa? Barzah itu adalah Yuchat tempat Kompleks. tahanan. Salah satu alam yang kita akan lalui, tuan-tuan. Dengar sini saya kata, jangan tertipu dengan tipu daya syaitan. Semalam saya dah kata abangmu, ramai sekarang yang berobat dengan mereka Kalau yang boleh dekat Johor menurun, Bahru, kita berada di wanita-wanita Bandar Baru muda yang Uda. belajar kuda kepang dan sebagainya. Tolonglah tuan-tuan. Ini nak buka ke tak nak ni? Ini saya diberitahu dah pernah dibuang, tiba-tiba datang balik kat rumah. Dah pernah dibuang, datang balik di rumah, tuan-tuan. Siapa nak benda ni, dipersilakan ambil. Apa tu Ustaz? Saya pun tak tahu benda dan saya malas nak buka. Saya takut. Muka dia macam Spiderman. Umpan. Okay. Ha? Apa tu bang? Untuk genduk Ni ada lagi satu keris kecil ni. Apa ni? Allah Akbar. Oh, banyak main keris Tuan-tuan, keris ni barang warisan pusaka kita. Jangan takut, keris tidak ada masalah. Masalahnya apabila keris itu diisikan dan diagungkan. Untuk apa? Untuk konon-konon jadi keselamatan. Keris itu boleh berobatkan orang dan sebagainya. Maka itulah yang datangnya benda yang tak betul. Other than that, simpan keris sebagai warisan pusaka bangsa kita, no problem. Jangan takut dengan keris, jangan allergic dengan keris. Yang tak boleh, bila keris itu kita anggap boleh jaga rumah kita. Bila keris itu kita anggap boleh obatkan orang dan sebagainya. Okey? Jadi sebenarnya tahu, saya belum ajar kalian macam mana nak tahu dalam ni ada benda ke tak benda. Macam mana nak tahu dalam ni ada pendamping ke tak ada, ada khadam ke tak ada. Nak tahu ke tak nak? 4 September nanti, 4 September waktu sesi rawatan perdana saya setiap bulan akan saya ajar bagaimana nak detect benda ini. Kalau tak ada part 2, tuan-tuan. Apa dia? 4 September. Flyers tak dibagi ya? 4 September. Dah. Okey, tak apa. Ada kan? 4 September. Okey, siapa yang dah dapat tu nanti boleh kongsikan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sihir ni benda yang betul. Tak boleh nak nafikan mengenai sihir. Dan benda-benda yang apa anda nampak ni tuan-tuan, kadang-kadang digunakan oleh mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu yang tidak elok. Kita doakan mudah-mudahan keluarga ini diterselamat daripada segala bentuk jin-jin warisan. Ini yang jadinya saka. Tahu saka tak? Bila keluarga kita pernah mengamalkan benda-benda begini, jin yang ada dalam benda ini akan pergi kepada anak cucu dia yang dia berkenan. Tak kira anak sulung, anak tengah ataupun anak bongsu, kalau dia berkenan dengan anda, dia just follow. Kerana saka ni datang daripada perkataan pusaka. Kalau keluarga ada tinggalkan harta benda, itu namanya harta pusaka. Tetapi kalau keluarga pernah menyimpan benda-benda yang berkhadam, maka jin ini nanti akan pergi kepada keluarga. Bukan sebab perjanjian, bukan sebab kerana dia itu taat setia dengan apa yang telah dia buat, tetapi disebabkan kerana jin itu telah selesa. Tahu selesa? Jin dah sedap duduk dalam badan orang, tu sebab dia tak nak keluar. Walaupun dah 7 keturunan sekalipun, dia tak nak keluar. Dan cara untuk nak keluarkan makhluk ini adalah satu, jaga ibadah kita kepada Allah, jaga ketaatan kita kepada Allah, jaga solat dan zikir kita kepada Allah. Itu sahajalah cara untuk kita nak keluarkan makhluk durjana ini. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Mudah-mudahan. Ada slide yang seterusnya tak? Apa slide lagi? Ada slide yang seterusnya. Tuan-tuan, anda bayangkan. Apa Ustaz? Saya tolong. Okey, terima kasih. Orang ni sanggup beli benda-benda khurafat, benda-benda tangkal harga 2,000, 3,000, 4,000. Orang sanggup bayar.
Sahabat saya Ustaz Syarhan, kenal Ustaz Syarhan di Malaysia. Waktu saya jumpa dia, dia ceritakan dengan saya, Ustaz, ana baru balik daripada Kedah. Ada orang sanggup jual dia punya tanah sebab nak beli tangkal macam gini, harga 300,000. Untuk sebagai pendinding, konon-konon boleh jaga keluarga. Tuan-tuan, dalam buku amalan yang kita bagi secara percuma ada zikir-zikir perlindungan. Amalkan. Itu yang kita buat setiap kali selepas solat. Pendek 1-2 minit saja. Kita doa kepada Allah perlindungan. InsyaAllah Allah jaga kita sekeluarga. Next one. Agak-agak ni apa? Apa dia? Tuyul? Setan? Saya tak pernah tengok setan. Saya tak tahu. Next one apa? Tak adalah. Ini kan ayat Quran. Takkanlah orang simpan benda gini kat rumah, salah. Ini kan ayat Quran. Next one. Tengok tu. Ini kan ayat Quran. Mana salah letak kat rumah sebagai pendinding? Mana salah simpan kain kuning letak kat dalam beg duit kita sebagai pendinding, pelaris dan sebagainya? Inilah kadang-kadang bila kita buka daripada kain kuning anda, yang kita buka daripada kain putih, kain hitam, kain hijau yang anda beli dan anda simpan konon-konon sebagai tangkal pendinding, azimat dan sebagainya. Inilah benda begini yang keluar, tuan-tuan. Nampak saja macam ayat Quran, kadang-kadang nama-nama syaitan, nama iblis yang dia letak dan diagungkan. Dan ada kala memang dia letak ayat Quran, tetapi dia nak kita hina Quran, bawa keluar masuk ke dalam tandas. Nak hina Quran. Dan kita pun pergi, kan semalam cerita pasal makcik 20 tahun kena kemam, itu apa, azimat masuk dalam mulut kalau pergi tandas. Next one. Okay. Jadi tuan-tuan dihormati sekalian, kita dah nak sampai kepada penghujung